Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Nur Shifah binti Rahimi. Um, Disponsor oleh Bisnes Cukup Hebat ini oleh ayahanda dan bonda kami iaitu Emerald, Encik Ahmad Nazri dan juga Puan Nur Hafsah. Okey, jadi hari ini kita akan bercerita sedikit mengenai protein. Siapa kat sini yang tak konsum lagi protein? Ataupun dah konsum tapi tak tahu pun benefit sebenarnya protein ni. Okey? Cik komen sikit. Kalau yang dah konsum, cuba tekan satu-satu. Sebab saya nak tengok siapa yang dah consume kan. Okey. So hari ni Alhamdulillah tanya Arzani. Okey. So yang dia consume tu sangat-sangat bagus lah. Walaupun ada antara kita ni yang dah consume tapi kita tak tahu pun sebenarnya khasiat betul-betul macam mana kan. Okey. So hari ni I akan cuba sedikit mengenai protein lah. Okey. So saya nak share screen. Kalau ada soalan, just unmute je. Boleh terus tanya. Sebab saya present ni takut saya tak perasan. Tak nampak anda, okay? So, sekejap ya. Kita buat full screen. Okay, siapa yang dah ambil protein tu sangat-sangat tanya untuk anda lah. Sebab apa? Sebab dia memang sangat-sangat bagus, sangat-sangat penting dalam kita punya daily life lah. Okay. So, ini adalah manfaat protein. Okey. Manfaatkan kehebatan protein. So, siapa tak tahu kita ada banyak tab protein lah. Okey, kita ada yang original dan kita ada juga yang perisa-perisa dan juga kita ada yang ni. Mixed soy protein drink with peptide. Satu lagi tak ada yang baru, kita ada yang ada dengan lecithin E. Okey. So, mari kita tengok apa kehebatan protein ni. Sekejap saya nak hide ni dulu. Okey. Okay, kenapa protein ni penting ni semua anda akan tahulah. Okey. Okey. So, anda boleh bayangkan sebenarnya protein ni adalah blok binaan asas badan kita. So, semua orang tahu protein ni binaan asas. Ataupun ada yang tak tahulah. Okay, kenapa dipanggil binaan asas? Okay, protein ni pun berasal daripada perkataan Yunani di mana proteus tu sendiri membawa maksud utama. Kalau utama maksudnya, kalau dalam cerita kan, dia lah watak utama, dia lah hero. So, itulah protein dalam badan kita. Okey, so apa pentingnya protein ni? Protein ni adalah sangat-sangat penting untuk membina otot kita, kulit, enzim, organ, hormon dan segala benda ataupun segala proses dalam badan ni sebenarnya memerlukan protein. Sebab daripada protein inilah akan terhasilnya, dia akan pecah-pecah jadi enzim, dia pecah-pecahkan dia jadi hormon. So kita perlukan protein. So banyak kan function protein ni. Okay. So anda bayangkan, kalau kita ada rumah, kan? Tapi kalau kita ada rumah, tapi kita tak buat rumah kita dengan kukuh dan tegak, tak cukup bata, tak cukup simen, apa akan jadi dengan rumah tu? Mesti akan runtuh ataupun akan crack. So itu adalah gambaran protein dekat dalam badan kita lah. Kalau kita punya protein dalam badan tak cukup, maknanya apa yang badan kita perlu tak cukup dengan apa yang kita ambil, dia akan menjadikan kita adalah seorang yang lemah dan rapuh daripada segi dalaman. Dan bila kita kekurangan protein, sebenarnya boleh efek banyak benda dalam tubuh badan kita. Okay? So ini adalah tanda-tanda kekurangan protein. Siapa kat sini cepat beruban, rasa macam umur muda lagi ni. Kita memang rasa muda kan, tapi dah ada uban. Dan nampak penuaan. So check balik protein intake anda. Protein intake tu memang kita makan nasi, makan sayur, makan ayam kan. Tapi cukup tak? So anda bertengok diri sendiri dan tepuk dada, tanya diri sendiri. Okay? Kalau kurang protein dalam kalangan kita memang akan nampak cepat tua lah satu kan. Kita nampak berkedut, kita nampak rambut kita beruban sangat lebih cepat compare dengan kawan-kawan sebaya kita. Dan untuk pembinaan jisim otot, anda boleh nampak tahu perbezaan jisim otot yang ni, yang cukup protein dengan yang kurang protein. Nampak badan dia flat, tak nampak lah otot dia kan. Kita bukannya nak ada six pack dia, tapi maksudnya bila badan sihat memang automatik otot tu akan ada kan. Dan siapa yang rambut gugur, yang ni ibu-ibu, bapa-bapa boleh tengok diri sendirilah mana yang ada rambut gugur tu. Dan tambah selepas bersalin. Okey, selepas bersalin memang akan keguguran rambut yang banyak. Tapi cara nak elakkan, kena cukupkan protein. Dan dalam kalangan kanak-kanak juga tak terkecuali
akan efek lah. So kalau kita kekurangan protein dalam badan anak-anak kita pun, satu dia akan jadi cepat letih, cepat penat dan cepat diserang penyakit. Tambah-tambah sekarang ni macam-macam penyakit sesama lah, batuk lah dan sentiasa macam sekarang tengok ramai budak-budak yang cepat je nak masuk hospital kan. Kalau sakit sikit nap kan, ada macam tu. So macam mana kita nak ikhtiar, kita boleh tambahkan protein dan cukupkan protein intake diorang. Dan salah satu masalah bila kekurangan protein ni di kalangan kanak-kanak yang akan membawa kebesaran adalah pembesaran terbantut. Kalau kita pergi sekolah tengok anak kita kan, dengan kawan-kawan sebaya, ada kawan dia sama umur tapi lebih tinggi. Sebenarnya protein ni pun memainkan peranan dalam pembesaran anak lah. Tahu tak yang tu? Okey. So anda okey ke? Anda okey? Kalau okey cuba babai-babai sikit. Yang saya nampak tu. Okey, saya nampak ada yang babai-babai. Okey, thank you. Okey, dan di kalangan warga emas ataupun warga lebih berusia, kita juga perlu cukupkan protein. Okey, kalau anda tengok mak-mak kita, nenek-nenek kita kan, mana yang diorang makan dah kurang selera, makan nasi sikit, makan ayam sikit kan. Tapi badan diorang ada macam lemak-lemak berlebihan dekat lengan tu kan. Sebenarnya itu adalah tanda kekurangan protein. Dan warga emas ni juga adalah golongan di mana cepat berlakunya kerapuhan tulang. Sebab itulah selalu sakit sendi, kalau jatuh sikit patah. Sebab apa? Kekurangan protein also. Okay. So, protein ni adalah sangat-sangat penting dalam tubuh badan kita, sangat-sangat utama dan tanpa protein tiadalah kita sebagai seorang manusia. Okay. So selain daripada nak cantikkan kulit, nak cantikkan rambut, dia juga adalah sebagai sumber tenaga, sokong fungsi imun sistem kita, penghadaman dan juga dikawal selilah aktiviti dalam badan kita kan. Proses perkumuhan, proses absorption makanan, proses imunisasi dalam badan kita, semua tu bergantung kepada protein. So banyak tak function dia? Ada yang baru tahu tak function-function ni? Mesti ada yang ingat minum protein tu untuk kenyang je. Tapi sebenarnya banyak lagi. Okay. So ini adalah salah satu cara untuk kira berapa banyak protein yang kita ada. Ini adalah formula dia lah. Okay. So keperluan badan kita ni berbeza-beza mengikut individu. So keperluan minimum untuk elakkan kekurangan protein. Maksudnya anda makan ni, makan protein untuk sekadar cukupkan keperluan harian anda hari tu. Okay. Cukupkan keperluan harian hari itu adalah anda boleh kira ini formula dia. Kalau anda berat 60 kilogram, so minimum kita perlukan 0.8 gram untuk setiap kilo berat badan. Hanya untuk cukupkan keperluan untuk harian tersebut sahaja. Okay. So kalau 0.8 gram darab dengan 60 kilogram, so itulah yang dapat itulah jumlah yang anda perlukan untuk sehari. Tapi jumlah yang ideal untuk kita konsum protein, untuk cukupkan protein dan untuk proses-proses yang berlaku dalam badan tu lebih baik, lebih efisien adalah 1 gram per 1 kilogram. Okay, faham tak yang ni? Ni adalah kira-kira sikit tau. Okay. So katakan berat saya lah, berat saya katalah 54. Okay, 54 kilo. Darab dengan 1 gram, saya perlukan 54 gram protein sehari untuk jumlah yang ideal. Saya tak nak kurang. Saya nak ambil lebih sikit supaya badan saya adalah at the best phase lah masa tu. Okay. So, paling kurang ambil 1 gram. Kalau berat anda 40 gram, ambil paling kurang 40. Kalau berat anda 40 kilo, ambil 40 gram. Okay. Tapi kalau anda adalah orang yang aktif, orang yang macam atlet kan, banyak kerja harian, kerja yang jenis berjalan kan, macam nurse, misi kan, yang kerja dekat lapangan, anda adalah memerlukan lebih kurang 1.2 ke 1.4 kilogram. So, anda tanya sendiri anda macam mana. So, yang ni anda boleh screenshot. Nanti kalau jumpa prospek, jumpa dengan kawan-kawan yang nak ambil protein, kadang-kadang dia cakap, saya dah makan ikan, saya dah makan ayam, tapi tak cukup. Macam mana kan? So, bagi calculation yang ni. Senang. Okay? Dah okay ke? Okay, saya akan ke next slide. Okay. So, kita ada satu situasi. Ni I nak share sedikit lah. Kita ada situasi di mana ini adalah seseorang yang makan 2 ketopel ayam dan 1 biji telur sehari, membekalkan lebih daripada cukup protein untuk wanita dengan berat badan 60 kilo. So anda rasa yang ni
2 ketupat ayam dan 1 biji telur sehari ni cukup tak untuk keperluan protein wanita tersebut? Siapa rasa cukup? Cuba cakap cukup. Siapa cakap tak cukup, cuba type 2. Ada tak rasa tak cukup? Saya tak nampak. Dah okey ke? Okey. So, sebenarnya bila kita ambil 2 ketupat ayam dengan 1 biji telur dengan berat 60 kilogram untuk seorang wanita, sebenarnya adalah tidak mencukupi. Sebab apa? Sebab 1 ketul ayam hanyalah 12 gram protein sahaja. Itu pun kalau ayam yang bersaiz standard. Tapi sekarang kalau kita tengok kat pasar, kita tengok dekat KFC ke, kita tengok dekat kebakaran segera yang lain ke, Mary Brown ke, ayam dia hanyalah kadang-kadang kecil. So, anda rasa cukup ke 12 gram tu? Tak cukup kan? Dan telur adalah 6 gram protein bergantung kepada grade. So, tak semua orang makan grade A, tak semua orang makan grade B. Okay, so depends. Kalau kat kedai tu mesti diorang akan pakai grade biasa-biasa je. Sebab apa? Diorang pun nak berniaga. Okay, so kalau anda tengok 12 gram tambah 12 gram tambah dengan 6 gram bagi dengan 60 kilo untuk berat wanita tersebut berat dengan 100, anda hanya akan dapat 50% sahaja. So, tak cukup. Sangat-sangat tak cukup. Okay, so itulah perlunya kita kenal dengan Nutrilite Soy Protein Powder untuk mencukupkan, untuk top up balik apa yang kurang dalam badan kita. Okay. Dan satu lagi situasi yang saya nak share. Warga emas harus mengambil kurang protein daripada orang dewasa yang lebih muda. Anda rasa betul ke salah? Anda rasa betul ke salah? Okay. Azani rasa betul ke salah? Salah kot. Salah kot. Okay. Kalau Kak Intan, rasa betul ke salah? Salah. Salah. Okey. So, jawapan yang betul adalah salah. Betul lah jawapan Kak Intan dan juga jawapan Azani. Okey. Sebabnya warga emas inilah sebenarnya crucial person yang kena ambil lebih protein disebabkan mereka dah kehilangan nutrisi lebih banyak dan diorang punya kerapuhan tulang tu dah terjadi lebih banyak lah. Sebab tu kalau kita tengok warga emas yang kejap-kejap jatuh, patah. Padahal jatuh katil sikit, terkehil sikit dah patah. Sebab apa? Kekurangan protein. So kita boleh syorkan protein ni sebenarnya adalah untuk semua orang. Terutamanya warga emas. Okay? So perlu juga. Okey. Dan siapa yang perlukan semua orang protein ni adalah semua orang macam yang cakap lah. Daripada kanak-kanak sampai ke warga emas. Dan protein kita, Nutrilite Soy Protein Powder, boleh diambil seawal usia baby 1 tahun. So kalau ada baby, ada anak yang dah umur 2 tahun, 3 tahun, dah boleh start masuk dah protein dekat dalam diorang punya makanan ataupun shake dalam susu diorang untuk cukupkan kandungan protein bergantung dengan badan mereka lah. Okey. Dan ada orang cakap, saya dah makan ayam, saya dah makan ikan, saya dah makan cheese. Tapi anda perlu tahu, semua protein diciptakan tidak sama. Tak sama. Sebab tu kita pelbagai makanan kita walaupun protein. Okay? So macam mana kita nak memilih protein yang berkualiti tinggi? Okay, protein ni terbagi pada 2 tau. Okay? Protein ni terbagi pada 2. Okay. Protein lengkap dan juga protein tidak lengkap. Okay, apa itu protein lengkap? Protein lengkap tu adalah protein yang dah mengandungi semua ke-9 amino acid yang badan kita tak boleh nak hasilkan. So amino acid yang penting yang badan kita tak boleh hasilkan. Kita kena ambil daripada sumber luar lah. Seperti daging, ikan, ayam, itik soya dan juga tenusuk. Itu semua penting. Okay? Tapi badan kita tak boleh hasilkan. So kena ambil daripada luar. Dan ada juga protein yang tidak lengkap. Okay? Makanan yang kekurangan 1 ataupun lebih asid amino penting. So protein tidak lengkap ni, dia ada amino acid yang penting tu tapi tak lengkap. Dia tak cukup 9, kadang ada 7, kadang ada 2, kadang ada 3. So tak cukup, tapi kita still boleh makan. Okay? Jadi yang paling bagus adalah kita pilih protein yang lengkap. Okay, so kita tengok sikit proses protein ni. Okay, so bila kita makan protein dalam diet kita kan, okay, so protein ni adalah satu bag yang besar. Kita bayangkan dia adalah satu batu kan. Okay, protein ni kita makan. Bila kita makan, kita kena hadam. So bila hadam, akan terjadinya hadam tu berlaku dalam perut lah kan. Ada proses tu, proses ni kan. Lepas tu bila dia dah dihadamkan, dia dah dikecil-kecilkan, dipecah-pecahkan menjadi asid amino. So daripada asid amino ni akan menghasilkan
kita punya protein derived substance seperti collagen, hormon, kita punya imunisasi kan, kita punya imun, kita punya red blood cell, white blood cell, semua daripada protein yang dah dipecahkan. So, ini adalah protein badan. So, collagen, actin, ELN semua tu adalah protein, okay? So, ingat tau, nak awet muda, nak cantik, ada collagen, kena ambil ikan ayam, daging semualah. Okay, dan untuk asid amino, yang paling penting ni, ini adalah sebenarnya asid amino penting ni, kita panggil, lysine sampai valine ni adalah sumber yang kita kena ambil daripada luar. Okey, sumber yang kena ambil daripada luar, badan tak boleh hasilkan. Dan yang ni, asid amino tidak penting. Dia bukanlah tak penting, tapi badan kita boleh hasilkan. Okey, so yang ni tak ada pun tak apa. Tapi yang ni wajib. Kalau anda tengok dekat kita punya protein bottle, dia ada apa tu, kandungan nutrisi tu kan. Semua ni ada. Dah tak payah susah-susah nak fikir nak kena makan tu, makan ni banyak-banyak. Just shake saja macam ni, dah boleh minum protein yang lengkap. Okay. So, ini adalah salah satu research yang dijalankan oleh Nutrilite sendiri selama 30 tahun. Okay, 30 tahun. Okay, apabila, okay, daging merah tu adalah salah satu jenis protein. Kan, salah satu jenis protein. Kita suka makan daging merah waktu beraya, makan rendang, makan kari, makan sup kan. Tapi apabila kita gantikan daging merah ni dengan ikan ataupun daging putih, ayam itik kan, dan juga tenusu, sebenarnya kita boleh kurangkan risiko penyakit kardiovaskular, penyakit jantung. Sebab tu kalau doktor kata kurangkan makan daging merah untuk elakkan penyakit jantung lah, ataupun kurangkan risiko kardiovaskular. Tetapi kalau kita gantikan daging merah ni pula dengan protein tumbuhan seperti soya dan kekacang. Okay, soya dan kekacang iaitu protein lengkap tadilah kan. Kita akan mengurangkan lebih banyak risiko kardiovaskular. So dua-dua kurangkan, tapi protein tumbuhan ni lebih banyak mengurangkan. Okay. So kalau anda tengok segitiga kat tepi ni, kenapa dia terbalik? Okay. So kalau segitiga ni anda tengok, kita kena tengok kat sini kan. Soya, ligum dan kekacang ni tumbuhan adalah paling atas. So kalau anda nak ambil protein daripada sumber luar, anda lebih baik amalkan yang daripada atas ni yang banyak. So last sekali barulah ambil daging merah yang diproses secara sederhana saja. Okay. So ini adalah salah satu guideline lah untuk anda. So ini anda boleh screenshot juga. Okay. Dan ini adalah protein tumbuhan untuk kehidupan lebih sihat. Okay. So memang dah ada kajian daripada Nutrilite. Memang Nutrilite sendiri memang terkenal dengan pelbagai kajian kan. So kita boleh kurangkan risiko kematian daripada semua sebab dengan hanya menggantikan 3% kalori harian daripada protein haiwan kepada protein tumbuhan. Dan apabila daging merah itu kepada protein tumbuhan sebanyak 30% dan juga telur digantikan dengan protein tumbuhan. Ambil telur, daging memang bagus, tapi kita boleh ganti dengan protein tumbuhan yang lebih-lebih baik. Sangat-sangat baik. Okay. Okay, so inilah risiko-risiko. Ni research tau, bukan saya cakap. Ni research. Dan juga bila kita ambil protein soya, kita boleh kurangkan kolesterol jahat dekat dalam badan kita lah. So anda boleh tengok purata pengambilan protein soya 47 gram sehari, diorang boleh mengurangkan jumlah kolesterol dengan sangat ketara lah. Nampak tak? Dia punya perubahan tu diturun sangat banyak. Okay. Dia punya HDL, triglyceride tu semua lebih baiklah. Okay. Dan selain untuk kulit yang sihat, untuk rambut yang cantik, kuku yang cantik, manfaat protein soya untuk kesehatannya adalah sangat meluas, iaitu kesihatan jantung. Macam yang terangkan tadi lah, dia mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Sesiapa yang rasa dah macam, ya aku rasa macam aku ni macam dah ada risiko dah ni, macam nyara-nyara je ni. So patut amalkan sekarang dah. Okay. Dan juga pengurusan berat badan. Sebab apa protein ni boleh menguruskan berat badan? Sebabnya bila kita ambil protein yang cukup, kita akan rasa kenyang lebih lama dan tak adalah kita nak makan benda-benda merepek tu. Terutamanya karbohidrat lah. Masa tu lah nak craving benda manis, masa tu lah nak craving air manis kan. So kita boleh reduce kita punya
body weight. Itu menggalakkan pengurangan lemak dan mencegah obesity. Sebab tu kalau anda perasan, ini Ain punya observation sendirilah. Kalau kita perasan, kalau kita pergi dekat Nutrilite HQ ke ataupun Nutrilite shop kan, kalau anda tengok Chinese, diorang sangat suka borong tahu protein soya ni, walaupun dah berusia, tapi anda tengok diorang punya body fit. Sangat fit badan diorang. Siapa yang memang ambil protein. Sebabnya diorang dah cukupkan protein. So bila dah cukupkan protein, tak ada lah yang, walaupun diorang dah berusia, badan diorang sangat fit. And kadang-kadang kita yang muda ni kita rasa segan. Okay. Sebab diorang sangat-sangat suka minum protein. Okay. Dan satu lagi untuk orang yang ada masalah gastrik terutamanya, dia akan bantu untuk menyokong lapisan usus. Sebabnya orang gastrik ni sebenarnya usus dia ada luka. So itu kita akan cerita bab lain. Dia ada luka. So bila kita ambil protein ni sebenarnya secara tak langsung dia akan top up. Dia akan bina sel baru dekat tempat yang luka. Dan juga dia akan bantu untuk penyerapan penghadaman yang lebih baik. Okey, sebab itulah banyak sangat manfaat protein ni untuk badan kita. Okey, so ini adalah rangkaian protein soya Nutrilite di mana kita ada pelbagai pista. Kalau kata kita offer dekat kita punya kawan-kawan, kita offer dekat prospek kita kan, minumlah protein drink ni. Alamak, saya tak suka minum rasa soya. Kita ada protein yang ada perisa, which is kita ada green tea flavor, kita ada mixed berries flavor. Yang paling Ain suka adalah chocolate flavor. Dan juga untuk warga emas ataupun yang banyak bekerja dengan fizikal, kita boleh suggestkan mixed soy protein drink with peptide dan aloe vera khas untuk jisim otot. Ini secara tak langsung lah Ain terangkan sikit. Okay. So ini adalah protein terbaru juga. Okay. Protein ni dah launch tahun lepas. Tapi masih ramai lagi yang tak tahu kot Ain rasa. So dia ada 3 jenis protein tumbuhan iaitu soya, kacang pis dan juga gandum. Okay. Dan memang akan ada 9 jenis asid amino penting. Cuma perbezaan yang ni adalah dia mengandungi peptide dan juga aloe vera. Okey, apa fungsi peptide ni? Okey, peptide ni adalah menguatkan otot di sekeliling sendi. Sebab itulah dia lebih sesuai untuk warga emas ataupun orang yang bekerja dengan penggunaan otot yang sangat banyak berjalan, banyak menggunakan kudrat. Okey, dan juga aloe vera ni untuk anti keradangan dan mengurangkan ketidakselesaan pada sendi. Ada tak kat sini yang dah start sakit lutut, yang rasa semayang tu macam dah bergegar sikit bila nak bangun daripada sujud kan? So anda boleh try, kalau anda ambil protein biasa sangat bagus, tapi anda pun boleh try ambil protein yang terbaru ni lah, peptide with collagen ni. Okay, sebab sangat-sangat bagus. Okay. Okay, dan mengapa minuman protein soya Nutrilite ni kita kategorikan sebagai lengkap, sihat, berkualiti dan keboleh jejakan ni. Okay. Sebabnya lengkap dah sebab Nutrilite kita adalah daripada soya terisolasi, di mana protein kita daripada soya ni tak sama dengan kita beli yang jenama-jenama X lain. Sebab dia ada 9 jenis amino asid penting. Soya lain tak sama macam soya Nutrilite. Dan soya Nutrilite ni sebenarnya dia adalah apa namanya? Natural, sebab dia tak gunakan hormon pertumbuhan ataupun antibiotik semasa proses pertumbuhan soya tu sendiri. So bila kita compare dengan yang luar pun, Nutrilite adalah yang paling terbaik. Okay? Dan dia adalah rendah lemak dan tiada kolesterol, tidak ada tambah pewarna, perasa ataupun pengawet tiruan. Sebab tu baby umur 1 tahun dah start boleh ambil soya protein kita. Dan anda kena tahu untuk kualiti soya yang terbaik, dia boleh serap dengan sangat-sangat tinggi lah. Dia boleh serap dengan sangat efisien. Kita ada satu skor, kita panggil skor PD-CAS. PD-CAS, PDCAAS, sebutan dia PD-CAS nombor 1. Dia punya rate adalah nombor 1. Okay. Bila dia nampak PD-CAS ni 1, maksudnya dia adalah penyerapan terbaik. Maksudnya masuk protein 8 gram dalam badan kita. Badan kita proses, badan kita hadam semua 8 gram. Tak ada yang masuk ke dalam waste. Tak ada yang buang melalui kita punya sistem pencernaan. So bagus tak macam tu? Makan tapi tak membazir. Bagus tak? Kan? Ada orang dia makan protein juga tapi brand X, tapi PD-CAS dia bukan 1. So katakan dia makan 8 gram protein, tapi yang badan dia boleh utilize, badan dia boleh guna hanyalah 4 ataupun 5 gram saja. So ada pembaziran berlaku kan. So kita tak nak macam tu. Sebab tu Nutrilite dah hasilkan sesuatu yang sangat terbaik untuk semua ABO dan juga APC lah. Okay. Dan digunakan sepenuhnya oleh badan mesin, inilah yang cakap tadi.
dan dia adalah kebolehjejakan tu yang sangat bagus sebab kita ada sumber yang selamat boleh dikesan daripada tumbuhan kepada produk yang datang kepada anda. Setiap label produk kita boleh dijejaki. Tu apa-apa tanya je dekat HQME. Okey. Sebab itulah protein tumbuhan 3 campuran dia kenapa protein Nutrilite ni diambil soya, gandum dan kacapis kerana protein soya itu sendiri adalah sangat bagus dan gandum tu diambil kerana mempunyai kandungan methionine. Methionine tu apa? Methionine tu adalah 9 jenis, salah satu daripada 9 jenis asid amino yang badan kita tak boleh hasilkan dan protein gandum ni ada sangat tinggi. Dan untuk kacang pis, dia mempunyai lysine. Lysine tu untuk apa? Untuk mata, tak silap saya. Okay? Untuk mata. Lysine tu adalah amino acid yang baik untuk mata. Okay? Dan satu hidangan membekalkan 8 gram protein lengkap. Tadi kita belajarkan, kita ada 2 jenis protein iaitu protein lengkap dan satu lagi protein tidak lengkap yang badan kita boleh hasilkan. So, protein lengkap tu maknanya kita dah ada semua dah. So, tak payah fikir dah. Nak ambil apa lagi, nak ambil apa lagi. So, ambil protein soya ni dah cukup lengkap. Okay? So, protein soya lawan dengan protein soya terisolasi. Okay, ini nak yang cakap tadi. Kalau brand X dia pakai soya, tapi kalau kita Nutrilite memakai protein soya terisolasi di mana kita mengandungi lebih kurang 90% protein dekat dalam tu. Tapi protein lain yang brand X adalah 65% sahaja. So dia tak banyak, dia tak full dan tak macam badan kita akan ambil tak cukup lah kan. Okay. Dan juga kita punya ni diproses dengan sangat-sangat teliti di mana dia akan menjadikan anti-nutrient, kebanyakan lemak dan juga karbohidrat dan dia akan hanya meninggalkan protein utama saja untuk penyerapan yang lebih cekap. Tapi kalau soya biasa, dia takkan ada tu. Okay, so badan kita pula kena pilih mana yang boleh serap, dia akan serap, mana yang tak boleh serap, dia akan buang. So kita tak nak yang tu. Pada kita punya kerja hanyalah serap saja dengan protein Nutrilite. Okay. So ini adalah comparison untuk 8 gram protein daripada makanan yang berlainan, telur, badam, nasi putih dan juga steak berut air panggang. Semuanya mempunyai protein sebanyak 8 gram. Tapi anda boleh tengok dia punya saiz hidangan yang diperlukan. Okay. Macam ni hanyalah 10 gram. Yang ni 34 biji badam, 78 gram telur dan dia ada kalori. Okay. Dan kalori, lemak dan karbohidrat daripada Nutrilite Soy Protein Powder adalah lebih rendah berbanding dengan makanan-makanan lain lah. Okay. So, bila kita amalkan soy protein ni, sihat adalah kita tak ada perubahan, tak ada penggunaan hormon pertumbuhan ataupun antibiotik, rendah lemak, tak ada kolesterol, kurang kalori dan juga kurang risiko cardiovascular disease. Okay. So, anda boleh tengok ini adalah guideline untuk kita ambil mengikut perisa yang kita makan lah. Kalau macam anda suka makan soy protein yang natural, anda hanya perlukan 1 scoop untuk cukupkan 8 gram protein. Tapi kalau anda ambil yang berperisa, macam green tea, berries dengan coklat, anda perlukan 2 scoop untuk setiap bancuhan dekat dalam 1 tumbler kita ni lah. Okay. So kalau protein yang natural saja 1 scoop dah cukup. Okay. So kalau rasa nak jimat, nak pakai sikit-sikit, boleh ambil 1 scoop ya. Natural lah, anda boleh pilih natural. Tapi kalau rasa macam nak sedap, go for 3 jenis yang sedap ni ada perisa ni. Dan untuk warga emas, boleh campurkan 2 scoop untuk mix soy protein drink with peptide dan aloe vera. Pakai 2 sudu. Okay. Hanya yang natural saja boleh pakai 1 sudu. Okay. Untuk lengkapkan lah. Okay. So ini adalah PDCA score tadi macam yang cakap tadi. PDCA score ni adalah di mana keboleh serapan protein tu sendiri dekat dalam badan kita lah. Kalau anda tengok, kalau ke kacang dia hanya serap 0.52, kalau kacang hitam 0.75, daging 0.92 dan protein adalah 1 iaitu skor terbaik. Okay, skor yang terbaik. Okay, so bangga tak kita yang makan protein ni? Protein Nutrilite ni, kan? Okay, so okay. 3 petuk untuk mengoptimalkan pengambilan protein. Okay, kalau anda nak optimalkan pengambilan protein, first anda kena sasarkan berapa anda nak ambil protein sehari. Macam tadi kita dah ada formula. Formula dia 1 gram protein darab dengan berapa berat badan anda. Kalau anda 60 kg, anda perlu ambil 60 gram protein. Dan utamakan sumber protein yang lengkap. Sumber protein yang lengkap tadi yang punya 9 jenis amino acid lah. Ikan, ayam, daging kan. Okay, sumber tu kena utamakan.
dan pengagihan protein yang seimbang sepanjang hari. Okey, janganlah waktu breakfast tu makan bihun goreng, tak ada apa-apa protein, tak ada ayam, tak ada ikan, tak ada daging. Lepas tu tengah hari makan sayur, makan salad je. Malam makan ayam je, tak boleh. Sepatutnya anda kena seimbangkan. Sepatutnya waktu pagi itulah anda kena ambil makanan yang tinggi protein. Sebab apa? Sebab seharian tu kita ada aktiviti. Kita akan bekerja, kita berjalan, kita melakukan kerja-kerja rumah. Walaupun suri rumah kan, lakukan kerja-kerja rumah itu semua lebih baik kita ambil protein yang tinggi pada waktu pagi. So, bancuhlah protein anda ni pada waktu pagi. Okey? Dan ini adalah contoh yang terbaik lah. Macam ni kan. Kita boleh juga ambil breakfast dengan Nutrilite Soy Protein Powder. Tengah hari kita ambil lunch dengan banyakkan ikan, ayam dan sebagainya. Malam boleh ambil kita punya body key meal replacement sebagai untuk penutup diet kita hari itu dah. Okay. Okay. So ini adalah mitos dan juga fakta. Ini anda boleh baca sendiri. Ini anda boleh screenshot lah. Okay. Ini adalah mitos dan juga fakta yang sebenarnya. So kalau orang cakap macam ni kan, anda perlu enlight dia orang lah. Okay. Okay, dan untuk pengurusan berat badan, siapa yang nak kurus, siapa yang nak kurangkan berat badan sebelum nak kahwin ke, ada anak nak kahwin ke, ataupun tengah dalam proses gut protein tu, anda perlu banyakkan pengambilan protein dalam diet harian anda lah. Okay, protein soya dalam menggerakkan berat badan yang sihat. Okay, so ini akan menyebabkan kita. So Ain sendiri, ini pengalaman Ain lah, nak cerita sikit. Ain adalah salah seorang ibu yang full BF, full breastfeed baby. Dan setiap hari daripada start pregnant, sebelum pregnant lagi, sampai pantang, sampai sekarang, memang Ain akan hari-hari ambil Nutrilite Soy Protein. Ini memang favourite, memang wajib ada hari-hari. Sebabnya satu, ibu mengandung ni memang, ibu menyusu ni memang dia cepat lapar. Cepat lapar, walaupun berat kita turun, tapi dia sangat-sangat cepat lapar. Lapar dia macam tak boleh buat bincang. Kan? Okay? Bila kita ambil protein ni, dia akan rasa kenyang lebih lama. Maksudnya tahanlah untuk kita nak sampai ke tengah hari tu makan nasi ke, makan ikan ke kan. Dan satu lagi, dia akan memberikan kita tenaga. Kadang anak beringik, kita tak nak masak, tak nak order, kita order je kan. Okay? So bila kita ambil protein ni, satu dia akan bagi kita kenyang. Second thing yang I nampak dekat badan sendiri adalah kita punya susu jadi banyak. So kalau ada kawan-kawan, ada ibu-ibu ataupun ada isteri yang masih lagi menyusukan anak, tolonglah spend untuk diorang ambil soy protein powder ni sebab sangat-sangat bagus. Dan bila kita hasilkan, bila badan kita cukup protein, susu yang kita hasilkan adalah susu yang berkhasiat untuk baby kita. So bila baby kita dapatkan khasiat, bila badan kita cukup, maka kita cukup untuk baby kita lah. Okay. Dan juga bila ambil protein ni, kata orang lepas bersalin rambut gugur. Tapi setakat ni Alhamdulillah rambut Ain ada gugur sebab hormon kan. Tapi tak sebanyak kawan-kawan lain yang baru juga lepas bersalin. So sangat bersyukur lah part tu. So tak ada masalah baldness selepas bersalin ke apa, tak ada. Okay, so anda boleh suggest dekat kawan-kawan jugalah. Dan mungkin ada kat sini yang dah ada pengalaman juga menyusu dengan amalkan soy protein powder ni. Okay. Dan recovery untuk badan kita pun lebih cepat sebenarnya. Okay. Tu sikit sebanyaklah Ain bersharing sikit. Okay. Ini pengalaman protein. Okey, ini tambahkan kenaikan semula berat badan pun boleh juga. Okey, ini manfaat protein soya untuk kesihatan. Ini adalah peranan dalam kesihatan usus. Macam tadi yang saya sebutlah, dia akan sokong penghadaman, dia akan menangani peradangan usus untuk orang yang gastrik, untuk orang yang ada masalah penghadaman. Tolong amalkan benda ini. Tolong amalkan Nutrilite Soy Protein Powder ni, okey? Dan ini adalah dasar-dasar anda lah. Okey, so badan kita memerlukan protein yang cukup. So protein ni perlu sentiasa ada untuk menghasilkan badan yang sihat dan untuk hasilkan sel yang sihat, okey? Dan ini adalah label baru yang akan diperkenalkan secara berkat. Saya rasa sekarang dah dekat shop dah ada dah. Okay, so memang favorite baru ni, chocolate protein powder ni dah habis. So baru je restock kan. Okay, so dekat online baru restock. So beli je online kalau tak sempat nak pergi shop. Tapi kalau boleh pergi shop lagi bagus. Sebab kat sana anda boleh sembang, anda boleh tengok, anda boleh baca. Tapi yang belum lagi amalkan protein ni, tolong pergi shop, tolong tengok, tolong baca dan tolong compare. Okay. Okay, dan ini adalah
salah satu kehebatan yang adalah dekat dalam Nutrilite, dan jangan sia-siakan apa yang kita dah tahu dan kita boleh sharing dengan orang lain, dan kita sendiri terutamanya kena amalkan protein yang sihat. Okay? So siapa yang geng dengan Ain, siapa yang masuk ke makan protein Nutrilite, tanya dan teruskan. Dan untuk anda yang belum amalkan, so try lah, sebabnya untuk long term dia akan menjaga kita, kita lah kan. Okay? So ada soalan tak sebelum Ain akhirkan kita punya presentation? Ada soalan tak? Kalau ada terus Okay, unmute je. Assalamualaikum. Boleh Waalaikumsalam. tak Kak? Dengar? Dengar. Lama tak nampak ni. Okay, Okay. Kak Nani nak tanya ni. Okay, sebab Ya. kan tadi kita nak Siapa yang jadi tanya ni? contoh kita. Ha? Oh, Kak Nani. Kak Kak Nani, Nani? okay. Okay. Okay, Kak nak tanya. Kita untuk soy protein ni kita hanya ambil satu scoop. Satu Aha. scoop contoh. Tapi kita top up sekali dengan kurma. Ada masalah tak? Selalunya kurma dia akan kejapkan lagi. Kalau ambil satu scoop sahajalah. Maksudnya. Okay. Ada masalah tak Okay. kat situ? Okay. Terima kasih. Okay. Sama-sama. Okay, sebelum saya nak tanya, Kak Nani ambil protein preser plain ke ada preser? Nah, ada perisa berry. Okay, berries. Okay, terima kasih. Okay. Okay, untuk soalan Kak Nani, untuk ambil kurma tu boleh, tak ada masalah, sebab kurma tu pun salah satu makanan sunnah kan. So kita boleh amalkan, tapi protein intake Kak Nani, sebab Kak Nani tadi ambil protein berries. Berries untuk cukupkan 8 gram protein tu Kak Nani perlu ambil 2 scoop. Jangan ambil 1 scoop. Kalau 1 scoop memang tak cukup. Kena ambil 2 scoop. Okay, so campur, pasal boleh juga blend dengan buah kurma tu, tak ada masalah. Dia takkan efek pun. Dan kalau kata untuk ganti puasa pun boleh guna benda yang sama. Pakai 2 protein. Kalau rasa macam tak kenyang jugalah, boleh guna dengan susu full cream. Bancuh dengan susu full cream. Itu kalau tak kenyang juga tak tahulah. Sebab selalunya orang akan ambil macam tu, dia akan rasa sangat-sangat kenyang. Okey Kak Nadi? Okey, Okey? terima kasih. Tapi nak Sama-sama. ni kongsi sikit lah, nak kongsi sikit. Okey. Selalu tu Kak Nani buat bila campur kurma, tapi Kak Nani akan ambil 3 lah. Jadi dia bila puas dia akan jadi kejap, tak lapar. Memang tak lapar. Betul. Selalu buat macam tu. Okey, terima kasih nak. Sama-sama. Terima kasih Kak Lani sebab sharing dengan kami. Okey. Okay, Ni ada daripada Nur Ain Farhan. Kalau tak suka sejuk boleh baca suam-suam ke? Okey. Untuk soalan Nur Ain, sebenarnya protein ni adalah amino acid kan? Okey. Protein ni dia adalah dia ada heat sensitivity. Kita boleh bancuh suam tapi bukan dengan 100 degree Celsius punya air. Sebab apa? Protein ni adalah salah satu komponen yang bila kena air panas, kita akan panggil satu proses tu kita panggil protein denatured. Maksudnya bila kita makan, kita guna air panas tu, protein tu akan breakdown. So dia bila break proses tu dekat dalam tu, dia tak ada khasiat dah kalau guna air panas. Tapi kalau guna air suam, okey. Ataupun kalau tak nak guna air sejuk, I suggest guna je air East Spring biasa yang ataupun air mineral biasa, itu pun dah okey dah. Kalau boleh elakkanlah untuk bancuh suam. Sebab kita takut protein kita ni denatured. So bila kita minum, badan kita tak dapat khasiat sepenuhnya. Okey, boleh ke Ain? Okey? Okey ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Boleh saya. tumpang tanya. Ya, siapa yang tanya tu ya? Saya Fatimah. Okey. Jadi saya ni suka soya tu memang saya dah amalkan. Cuma saya nak tanyanya, boleh ke tak kalau soya tu saya bancuh dengan collagen ke atau yang XS tu ke, dia hilang tak khasiat dia? Okey, terima kasih. Sekejap Okey, untuk soalan Kak Fatimah tadi, untuk bancuh dengan collagen, sebenarnya is okay, boleh. Sebabnya collagen itu sendiri adalah salah satu protein derived lah daripada amino acid kan. So boleh campurkan protein dengan collagen. Tapi kalau XS, Ain sarankan untuk ambil, kemudian ni Ain sarankan lah sebab ambil kemudian sebabnya XS yang ignite itulah kan, ignite yang untuk bakar lemak tu kan. Okay. So ignite tu kita cantik ambil 30 minit sebelum kita beraktiviti.
Kadang-kadang pagi-pagi kan kita kadang-kadang macam lepas subuh kan, kita rasa nak makan, kita baca protein. Tapi sebelum kita beraktiviti macam sebelum pergi start mengajar ke, sebelum start brisk walk ke, 30 minit at least baru ambil, baru dia efisien dalam badan kita. Satu lagi, minyak itu sendiri dah senang dah untuk kita consume. Siap buka, cabut terus. Sebab minyak itu dah rasa oren. Ya, ya. Kan? So kalau kita campur dalam protein, takut dia akan ada setengah orang dia tak suka campur sebab rasa protein tu dah jadi lain. Ain lah orang macam tu. So Ain akan ambil asam. Okay, thank you. Okay, welcome Kak Fatimah. Okay, ada kita yang tanya. Ada tanya betul ke bila minum protein lepas makan akan naikkan berat badan? Okay, untuk Kak Su. Okay, ada orang tanya. Okay, so sebenarnya apa yang Ain belajar sendirilah. Ni betul Kak Ain kalau Ain salah. Apa yang Ain belajar daripada kelas Nutrilite yang kita pergi sebelum ni HM kan. Kalau nak tambah berat badan, kita boleh ambil protein selepas makan. Maknanya satu mi lengkap tu lah. Yang ada nasi, sayur, ada ikan, ayam, daging dan sebagainya. Kita boleh ambil shake satu skop protein yang bersemak dengan 8 gram ataupun 2 skop protein selepas itu untuk menaikkan berat badan. Okey, sebabnya kita akan tambahkan protein, bukan tambahkan karbohidrat dalam diet kita. So kita akan naik berat secara sihat. Bukanlah tiba-tiba naik, tiba-tiba bump terus. No, dia adalah naik secara sihat. Barulah kita naikkan berat tu sebenarnya kita nak tambahkan otot kita. Okey, jisim otot. So barulah kita dapat berisi yang sihat, bukan berisi yang tak sihat. Okey? Okey Kak Suhaila, betulkan saya kalau saya salah? Okey. Okey. Ada lagi tak soalan? Okey, ada tanya Mazlina Latif. Okey, bila masa terbaik ambil protein soya ni? Okey, macam Ain cakap tadi, masa yang terbaik untuk ambil soy protein adalah pada waktu pagi. Okey, sebabnya kita akan ada aktiviti sepanjang hari, yang bekerja, yang jaga anak kat rumah, yang buat kerja rumah kan. So pagi tu adalah waktu yang terbaik sebabnya kita nak gunakan tenaga. Dan kita tak nak penat, so better ambil pagi. Macam saya ni pun dah kira pagi lah kan, ambil pagi kan, tak habis lagi. Okey Kak Mazlina? Okey, so Puteri, boleh tahu tak rasanya macam mana? Sebab saya tak suka susu. Okey, untuk protein soy powder ni, untuk yang plain memang rasa dia rasa soya, tapi soya yang boleh diterima. Okey, macam Ain sendiri lah sebelum ni, sebelum kenal Nutrilite ni, Ain ada try satu brand yang agak famous, X, brand X ni. Dan juga masa tu Ain tak boleh nak minum. Walaupun saya memang suka minum soya, tapi saya tak boleh nak masuk benda tu sebab saya rasa macam ada aftertaste yang tak sedap sangat lah untuk tekak saya. Mungkin orang lain boleh terima tapi saya tak boleh terima. So after some time saya bertukar kepada Nutrilite soy protein powder yang original flavor, rasa dia sangat berbeza, texture aftertaste dia pun sangat berbeza, memang tak ada. Okay, so rasa dia sangat sedap. Tapi kalau kata tak boleh juga minum soya, tak boleh minum susu, go for Nutrilite soy protein sama ada berries. Berries ni rasa dia macam masam-masam sikit. Green tea, dia rasa macam macam-macam, macam orang kata macam green tea Thai yang jual tepi jalan tu kan. Okay, tu Ain tak biasa minum green tea tu juga. Ataupun coklat. Coklat sangat sedap. Kalau anda suka minum coklat, insya-Allah anda akan suka Nutrilite soy protein coklat. Sebabnya rasa dia bila kita bancuh 2 skop dengan air sejuk, shake je, rasa dia dah sangat sedap. Tapi kalau anda bancuh dengan susu full cream, rasa dia macam smoothies. Rasa dia macam smoothies, sedap sangat. Kan? So boleh try. Okay? Kalau rasa tak suka, tak sedap juga, hantar balik Nutrilite tu dekat Inmate Shop. Sebab apa? Kita ada money back guarantee kan? So try dulu, baru kata rasa, baru tahu rasa tu sedap ke tak sedap. Okay. Okay, kalau kanak-kanak berapa sukatan protein? Boleh tahu tak rasanya susu sebab suka? Boleh try, tak suka boleh refund. Betul. Terima kasih Puan Nora. Okay, boleh try, tak suka boleh refund. Kalau kanak-kanak berapa sukatan protein umur 2 tahun? Okay, macam Ain cakap tadi, 1 gram protein untuk yang untuk pengambilan ideal. Kalau kita punya berat adalah, katalah umur 2 tahun tu berat dia dalam 15 kilo. 15 kilo, anda boleh darat dengan 1 gram protein untuk pengambilan optimum. So perlukan lebih kurang 15 gram protein. So kalau anda bagi 1 skop protein bersamaan dengan 8 gram, dah cukup. So boleh 1 skop protein bersamaan dengan 8 gram protein. So lagi balance 6 gram, tadi berat dia apa? 15 kilo kan? Katakan 15 kilo. So 8 gram ambil daripada Nutrilite soy protein. So balance tu ada 7 gram lagi. Anda boleh top up dengan makan ayam, makan daging, makan telur macam biasa. Okay, boleh Kak Nosiah? Boleh ambil 1 skop. Ataupun boleh ambil setengah skop masuk dalam susu dia. Boleh juga. Ataupun bagi setengah skop pagi, setengah skop
tengah hari, boleh juga macam tu. Okey? Okey Kak Nasia. Okey, I see tengok. Okey. Okey, ada lagi. Untuk sedang mengandung pengalaman Ain, amalkan protein macam mana? Okey, untuk Kak Hayati. Okey. Ini pengalaman Ain lah. Orang lain mungkin berbeza pengalaman dia. So, waktu saya mengandung, saya tahu je saya mengandung. Memang tu memang dah amalkan protein tau. Waktu tu saya memang ambil protein yang plain powder. Sebab saya tahu plain mengandungi 8 gram protein dalam 1 scoop. Tapi kalau yang berperisa dia 2 scoop baru dapat 8 gram. So beza tau. So satu scoop yang berperisa tu sebenarnya dia 4 gram je. So saya memang ambil yang plain. Tapi bila saya start mengandung, saya ada alasan yang sangat teruk. Saya tak boleh nak makan, Ain tak boleh nak minum, semua benda akan keluar balik. Sampailah 6 ke 7 bulan pregnant. Still lagi pregnant yang muntah-muntah tu lah. So Ain bertukar kepada protein soy chocolate. Okay, so bila saya pregnant tu, memang saya rasa lapar. Lepas tu baby pula, kalau kita tak cukup makan kan dia macam kurang gerak kan. So kadang-kadang saya memang, kita nak masak tak larat, kita nak beli kat luar tak lalu. Itu masalah saya. Okay. So apa yang saya buat kalau saya lapar je, saya rasa macam baby kurang gerak, saya akan bacur 3 scoop. Saya akan ambil 3 scoop protein coklat masa tu. Sebabnya saya memang kurang makan ayam, ikan, daging kan. So 3 scoop untuk cover balik protein yang lost tu. Sebab baby nak besar. Badan kita kalau tak cukup macam mana kita nak bagi baby nutrient kan. So bacur 3 scoop dekat dalam tumbler ni. Shake. Kadang-kadang dengan susu full cream atau kadang-kadang pakai air spring biasa je. Minum. Dan okey. Protein tu tak keluar balik. Okay. So memang senang nak consume dan berat baby cantik je sepanjang saya punya pregnant walaupun saya selalu muntah-muntah balik. Tapi berat baby sebab tu dalam kandungan normal ikut chart dia. Okay. Dan juga protein satu lagi, pengalaman mengandung waktu bersalin. Sebab saya makan tak pernah stop waktu mengandung sampailah bersalin kan, sampai pantang sampai sekarang pun. Saya darah O, suami darah O, anak pun darah O kan. Tapi tak ada langsung kuning. Sampai doktor pun pelik. Mami, you darah O kan? Suami you darah apa? Darah O juga. Anak you tak kuning. Tak ada kuning langsung. Anak saya keluar pink. So tak perlulah pengalaman pergi hospital yang berulang-ulang, ambil darah, cucuk darah untuk cek kuning tu. Okay. So boleh reducekan kuning tu sebenarnya. Okay. Okay ke Kak Yati? So tolonglah makan protein tu. Sangat bagus lah. Sekarang pun baby naik badan. Okay. Okay, kalau kita lapar waktu malam, boleh tak kita ambil soy protein? Kalau terlalu lapar, tak boleh, rasa macam, kalau Ain lah, kalau Ain lapar pun, Ain akan ambil je soy protein tu. Sebab instead of kita makan nasi, itu karbohidrat, badan kita dah nak rehat dah malam kan. So better ambil protein. Okey je ambil protein. Ataupun kalau anda ada body key, boleh je ambil protein body key tu. Tak ada masalah. Kalau dah lapar sangat kan, instead of ambil nasi ataupun ambil buah yang tinggi gula. Okey. Green tea sedap kalau campur dengan ori lagi sedap. Okey, thank you Kak Suzana. Okay, Kak Suzana antara orang yang ambil protein green tea. So, macam saya tak suka green tea. So, saya memang takkan ambil lah. So, Kak Suzana dah rasa sedap. So, anda boleh try lah. Anda boleh try dan campur juga dengan protein ori. Pun tak ada masalah. Okay. Boleh tahu tak rasa lagi? Ada lagi soalan ke? Macam mana tadi pengiraan keperluan protein untuk badan kita? Okey, tadi pengiraan protein badan kita ambil 1 gram protein darab dengan berat badan kita. So itulah protein yang kita perlukan untuk jumlah yang ideal. Okey. So katakanlah berat anda 70 kilo, darab je 1 gram. So 70 gram. Okey. Boleh ke Kak Misalnya? Rasanya ada yang dah screenshot, nanti kita share kat dalam grup. Okey, berapa kali minum sehari? Macam Ain minum sehari pagi sekali sehari. Kadang-kadang petang tu Ain ambil sekali lagi. Sebab kita tak makan nasi sangat kan waktu mengandung. Tapi sekarang ni pagi-pagi je lah wajib ambil pagi 2 scoop. Protein plain pun Ain ambil 2 scoop. Sebab Ain nak untuk badan sendiri and also untuk badan baby kan. So Ain ambil je 2 scoop walaupun plain. Kalau kita lapar, boleh ambil. Kalau kita lapar waktu malam tu, boleh je ambil tapi jangan selalu sebab nanti badan kita terbiasa. Okey? Okey, tak ada soalan dah kan? Tak ada soalan dah ke?
So, Ain harap sharing ni bermanfaat dan kalau kata anda ada lagi yang kemusykilan boleh rujuk dengan diri anda ataupun boleh terus dengan direct kita punya Cikgu Nora, boleh juga tanya, okay? So, sampai sini saja rasanya untuk sharing Ain. Harapkan mana yang terkurang, terlebih minta maaf. Terima kasih juga kepada Tuan Rumah Emerald Penora sudi beri saya peluang untuk sharing kat dalam ni. Okay? Dan insyaAllah bila-bila kita akan jumpa lagi dengan sharing yang lebih lebih produk lain lah. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum, selamat bekerja dan selamat menjalani hari anda. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ain.